Okey, itulah sebahagian dia sebenarnya. Di dalam editing ni kita perlu dalam editing ni kita perlu ada feel ataupun ada minat. Okey, so apa khabar semua? Dah lunch ataupun tak sempat lunch? Ataupun sempat control S tak? Control S untuk diri sendiri. Maksudnya daripada sepanjang pagi tu 2 jam kita kelas, hopefully that sempatlah control S untuk otak sendiri. Takut tak sempat save. Kalau tak sempat save tu dia hang lah. Okay, so Nora, Adham, okay, Syikin, Zulaiha, Noriza, Arif dan Tuan Sofri kita sendiri. Okay, sebenarnya kita perlahankan sikit. Saya tahu ramai yang tak mampu nak kejar sangat. Mungkin ada yang start akan masuk lagi. Okay, then yang mana masuk kita accept balik semua. Alright, kita ada lagi 2 jam. So saya akan ajar tentang editing sekarang. So saya akan ajar tentang konsep untuk editing. Konsep untuk editing ni maksud dia sepanjang 1 minit atau 2 minit ataupun 3 minit video tu, apa yang perlu ada, macam mana setting dia. Okay, jadi kalau boleh lah, harapan saya setiap kita yang jadi peserta sepanjang 3 hari ni, kalau boleh hasilkan at least 1 minit atau 1 minit setengah video. Okay, nanti upload balik dekat Facebook untuk kita review hari terakhir. Guna handphone pun tak apa, guna laptop pun tak apa, kamera tu guna handphone pun boleh, edit dekat laptop boleh. Kalau dah tak ada juga, kita akan mengajar menggunakan handphone, edit dekat handphone. Okay, alright. Okay, so kita akan teruskan kelas kita. Bila kita tengok dari segi timeline, so apa yang perlu kita ada. Okay, so dari segi timeline yang kita ada sekarang ni, kita dah go to the, dalam editing ni sebenarnya ini adalah apa yang kita perlu ada di dalam editing. So maksudnya apa yang kita perlu ada dalam editing. So gambar video, video ni maksudnya yang kita shooting, still foto jika ada. Kita nak guna music. Ramai yang nak tanya pasal music ni, macam mana tak nak bagi copyright, macam mana tak nak bagi nampakkan music tu kena mute oleh YouTube, oleh Facebook, right? Dari segi sound effect, bunyi dia, lepas tu grafik, apa yang kita boleh buat. So kadang-kadang kalau kita nak buat menggunakan Photoshop, jadi macam tu lah. So kalau kita mampu menghasilkan animasi apa semua, so dari segi animasi lah, right? Okay, so maksud dia sekarang ni, ini adalah yang perlu ada sebenarnya. Macam foto video, ialah terpulang lah. Kalau katakan kita nak hasilkan video, kita buatlah video. Jika ada certain times kita perlukan foto juga, boleh kita boleh masukkan. Then dari segi editing juga, so ini adalah step yang kita selalu kena faham, step dalam editing. So offline yang cikgu sebut awal tadi, ini offline yang cikgu sebut awal. Lepas tu kita go to the online. Lepas tu kalau kita perlu nak jadikan dia montage, title, 3D, 2D, music, final mix. Final mix ni end is a product. So maksudnya kita dah hasilkan produk dah, right? So dari segi step, ini kita dah nak pergi kepada susunan gambar. Tak kisah kita nak edit menggunakan handphone ke, kita nak edit guna software apa saja. Ini yang kita perlu faham. Offline, kita susun dulu gambar terlebih dulu. Maksud dia, kita just puzzlekan dulu gambar-gambar visual yang kita dah shoot tu, kita puzzlekan dulu supaya dia tersusun. Apa yang didahulukan, mengikut sekuen dia, lepas tu pertengahan dan ending dia. Kita susun dulu, puzzlekan je dulu. Baru kita tahu bahan yang tak ada, kosong, so kita tinggalkan dia kosong. Nanti kita pergi di shoot balik, so kita tampal. Ini penggunaan timelines. Dalam editing hari ni dia panggil timeline. Untung kan, sebab timeline ni boleh puzzle. Tak macam zaman saya dulu, zaman tape, dia tak boleh lagi dah. Kalau bila dah edit saja, mesti jadi. Kalau benda tu nak re-edit, katalah contoh saya punya video 10 minit, dah siap dah 10 minit, tiba-tiba nak ubah sedikit sahaja kepada minit yang ketiga, hancur, memang menangis.
So kena redo kepada second tape, ataupun sampai that part re-edit, maknanya cari balik bahan, tampal situ. Lepas tu tanpa efek gambar, durasi, jangka masa gambar, pilihan gambar. Ini adalah step offline. Maksudnya offline tu tak ada efek lagi. Baru puzzle aja dulu. Kita buat assemble dulu. Kita tampal je dulu. So bila kita dah dapat timelines, barulah kita susun balik. Okay, next. Alright. Ini yang dikatakan offline tadi. Okey, ni saya ambil contoh lah. Offline ni maksud dia bila kita puzzle kat sini. Contoh ini shot pertama, shot kedua, okey, shot ketiga, shot keempat. Ini adalah dulu. Tak ada efek apa pun lagi. Maksudnya setiap satu-satu shot ni, ini saya dulu. Tak ada efek apa pun lagi sebenarnya. Baru kita nampak sikon jalan cerita kita tu. Okay, right? Then lepas tu baru kita akan pergi lagi. Right, ini salah satu lagi contoh yang cikgu buat. Okay, right, nampak kan? Maksud dia A, B, C, D, E, F ni, G ni susunnya dulu. Kalau seandainya kita nak F ni pergi di depan, pergi di depan B, boleh? Kita puzzle kan dia, kita drag kan dia. Okey, kita drag kan dia. Okey, kita drag kan dia. So, okey, mau cikgu kabur. Okey. Kabur yang mana tu? Okey. Pelan-pelan kalau tak faham tanya balik. So, ini yang dikatakan assemble dulu. Terpulang. Ini step lah. Bila dah pandai besok, bila dah mahir besok, tak apa, tak semestinya nak buat offline. Terus buat online pun boleh. Okey. So kita susun dulu, kita puzzlekan dulu. Nampak tak? So bila dah kita pergi kepada offline, yes. So inilah dia. So maksud dia, apa part yang kita nak potong, nak tampal, susun secara kasar dulu. Mana part yang kita tak nak, kita potong dan kita buang. Maksudnya kadang ada shot yang terlebih, ataupun shot itu dah moving dia, panning dia. Sebelum kita stop kan tu, ada kamera yang kita bawa tu bergoyang-goyang, kita tak nak. So kita buangkan dulu. Ini adalah sebahagian daripada cara untuk dalam kerja editing. Cara kerja editing. So bila kita dah siap dah, yes, barulah kita pergi kepada online. Okay. So okay. Alright. So maknanya sekarang ni kita nampak dah. Bila kita rough dulu, maksud cikgu ni kita shooting, segala bahan semua kita shoot, tapi kita tak tahu cukup ke tidak, menarik ke tidak. Jadi bila kita tak tahu, so that's why kita kena buat rough cutting dulu. Bila kita buat rough cutting ni, maksud dia dekat timeline tadi kita puzzlekan aja. Satu video, okey. Dua, okey, good. Tiga, there, right. So maksud dia ni video A, B kita masukkan, C kita masukkan. Jadi kadang-kadang ada video tu berada di belakang. Ada di belakang ni. So kita bawa video tu ke depan. Ini maksud dia offline dulu. Supaya kita ada sikon dia. Lepas satu dia akan masuk kedua, dia akan pergi ketiga, dia pergi. So terpulang, nak edit video montage ke, nak edit video vlog ke, nak edit video short film ke, semua cuba dulu, sikonkan dia dulu supaya kita boleh faham story dia, mood dia, walaupun tak ada efek apa lagi. Sebab efek ni satu perkara yang jika perlu baru kita masukkan. Jangan fikir pasal semua mesti nak kena ada efek. Bila ada efek baru rasa seronok. Kadang-kadang orang tak nak menonton video kita sebab terlalu banyak efek. Orang jadi pening lah. So kadang-kadang ada video yang kalau konten bagus, shortcut pun dah bagus dah. Okay. Yang penting cara kita present dalam editing tu. Okay. Then kita akan pergi kepada next slide. Dan kita akan lihat, okay, ini yang dikatakan online. Lepas dah kita dah buat offline, dah ada bahan video tadi, so dah ada kat sini timeline. So nanti kita akan start nak masukkan efek kat sini. Macam itulah.
So jika perlu kita letak efek, so kita akan letak efek apa semua. So kalau kita perlu nak letakkan efek di sini, sama juga. So kita maksudnya kita dah boleh letak efek, sambung. Ataupun jika ada bahan video tu terlebih, kita just potong-potong, buang sampai secantik dia. Ini adalah software Edius. Okey. Sama je software lain pun. Okey, lepas tu kita dah start efek, dah masukkan efek. Right, so kita tengok Edius ni bila ada lambang yang begini ni, ada hitam ni, makna dah ada efek. Dia dah ada efek. Efek di antara video A ni dengan video B dah masukkan. Antara video ini nak ke video ini, dia dah ada satu efek nama dia. Ini dipanggil, kita dah start puzzle lah. Jika perlu kita letak efek, kita letak efek. Sama juga kita dah start letak dengan teks apa semua. Okey, so dari segi transition, okey, disebutkan transition. Transition ni maksudnya penyambung. Bila kita sebut transition, dia adalah penyambung di antara satu video ke satu video. Kita boleh drag efek aja. So efek tu dah ada dekat sini nanti. So kita drag aja efek tu masuk, dah dia set. So kita drag aja efek yang kita suka, masukkan. Tak ada masalah. So maksudnya tak ada susah mana pun dalam editing ni. Okay. Alright. So makna tajuk kita buat, then perwatakan watak kalau drama, okay, jalan cerita, graphics. Kalau jika perlu kita perlu buat 3D, kita akan buat 3D. Alright. So maknanya 3D. Dah. So kita boleh buat 3D sebenarnya, on moving, on flying. Okay, good. So bila kita dah makin go, then effect untuk gambar. Okay. Maknanya sekarang ni kita dah boleh bermula dengan penggunaan editing ni. So banyak So ada Photoshop, apa semua, After Effects. Okay. Good. So ada soalan tak? Ada sebarang soalan? Ada nak bertanya? Ataupun rasa takut? Sorry tak dengar langsung. Aduh ya. Audio saya okey. Maknanya dekat laptop siapa? Nora. Check balik you punya sound. Dekat lama speaker tu, you klik, then you dengar balik. So sebab kalau kata seandainya, sebab kita kat sini pun kita test juga. Sebab kat sini pun kami ada satu playback untuk kita check sound, kita nak tengok visual. Okay saya tak dengar langsung, aduh ya. Tak apa, cuba sekejap. Done. Alright, thank you Nora. Goods. Itu biasa. Okay. So sebenarnya bila dah sampai kepada editing, okay, yang cikgu nak tegurkan tentang editing ni adalah timeline. Lagi sekali, ini adalah timeline. Ini kalau boleh diamalkan, iaitu kalau kita letak, okay, contohlah kita ikut sistem dulu. Right, so selalunya kita akan letakkan di depan ni adalah mempersembahkan. Ini subjektif, jangan kata cikgu tulis je terus, oh you pun tiru lah 100%. Tak juga, saja nak tunjuk mempersembahkan. Okey, maksud dia di depan dulu. Right, lepas saja persembahkan, and then kadang-kadang kita perlu letakkan tajuk. Contohnya bila kita letak tajuk, so apa tajuk yang kita nak buat? So then tajuk. Okey, lepas tu di sini sepanjang ini adalah konten kita. So ini adalah konten yang kita nak keluarkan. Right, so ini adalah konten kita. Cara konten kita, kejap kita akan masuk konten. Then so dia akhir macam ni, kita akan nak letak apa kita selalunya? Oh, kita nak letak roll credit. Kita panggil credit. Credit tu tax, ending. Mungkin terima kasih lah apa semua yang terlibat. Ini penting sebenarnya. Kita perlu faham ini dulu. Kalau tidak, sampai bila kita tak tahu di mana di hadapan, di mana di tengah, dan di mana di ending dia. Okay, right. So tak apa Nora, don't worry. Nanti kita repeat balik, tak ada hal. Yang penting sambung dulu. Okay, so maksudnya sekarang ni kita dah go to the tajuk, content, and then depan tu kalau kita nak present ataupun tak nak, kita nak terus dengan gimmick pun boleh. Ini tidak wajib sebenarnya. Hari ni style tu dah berubah. Style tu dah boleh masing-masing. Cuma yang cikgu nak tegur dalam editing hari ni ialah jangan melakukan beberapa kesalahan. Kadang-kadang kita ni terlalu excited hingga kita melakukan kesalahan. Okay, good. So sekarang ni cikgu dah tak nak go to the slide, and then kita akan go to the software. Cikgu gunakan software Edius dulu. Okay,
Software ADS ni sebenarnya satu software broadcast yang version 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 dah. Okey, dia menggunakan Windows base. Right. So maksudnya quality dia adalah HD. Dan kalau versionnya 9, 10 apa semua dah quality 4K. Jadi cikgu gunakan software ni sebagai base untuk kita belajar. Okey, apa yang patut kita go, dan kita akan pergi kepada ADS, kepada yang dah install. Right, kita tengok. Okey, kepada yang dah install, kita tengok balik. So ini lambang ADS okey, sorry. Ini lambang ADS yang kita boleh double click. Just double click saja. So bila kita double click, right? Okey, bila kita double click perlahan-lahan then terus dia akan pergi, cikgu double click. Okay, good. So bila dia double click, sekejap cikgu tutup yang ni dulu. Double click, so dia buat projek dulu. Okay, so dia akan start buka. Bila dia buka, right, apa yang penting sekali, yang mana baru tu, right, so kena start dengan open project dia ataupun projek dia. So ada lambang ADS ini dulu. So semua dah ada ke benda ni? Right, so yang penting ambil yang ini size. Ini nampak tak cikgu tunjuk? Inilah size dia. Ini adalah 2K. Ini adalah 2K. 2K tu 2K maksud dia. Alright, 2K. 2K ni adalah HD kita. So 50i 16.98 bit. Alright. So yang ini pula kecil. Nampak tak saiz dia lain? Ni awal tadi yang cikgu cakap 1440. Yang ni kita tak galakkan, terus pakai lagi. Right. So yang sebelah ni pula, ini adalah format SD. Ini format yang zaman dulu kala. Ni format ni kecil sangat. Right. So 720, 720, 720. So yang ni pun tak digunakan. So kalau boleh kita belajar ambil yang HD ni terus. Ini. Okey. Ada soalan tak? Ataupun tak jumpa? Perlahan-lahan sikit. Ada? Ada tak? Alif okey? Ataupun hilang? Ataupun hilang? Ya. Ya. Oh, belum dapat download, tak apa, tunggu sekejap. RAM okey? Ya. Okey, so siapa yang dah dapat tadi, Abu guna FCP Final Cut. Right. So siapa yang dah guna boleh buka, tak apa kita cikgu akan tunjuk cara editing, don't worry. Sebab yang ini dia okey, kita dah go. Dan di atas sini kita just mesti letak tajuk kita. Tajuk dia apa? Right. So contoh kalau cikgu letak sini kelas online. Okey. Right, kelas online Sarawak. Okey, good. So mana cikgu sudah letak tajuk. Okey. Right. Belum dapat download, tak apa lepas ni downloadkan. Okey, letak download Sarawak. Okey. And then ada di bawahnya okey. Okey, good. So bila sudah okey. Okey, tunggu. So dia dah keluar. Dia dah keluar untuk cikgu kan. Okey, good. So bila dia dah keluar. Alright, dia dah keluar. Okey. Alright. Okey, ini adalah surface layout. Simple saja. Sebenarnya jangan bimbang. Apa yang perlu belajar di sini lebih kurang dalam 8 ikon saja dah cukup pandai dah. Okey, apa yang perlu dibelajar? Okey, so yang perlu dibelajar di sini, semua ini tak perlu dibelajar. Ini semua kita tak perlu belajar. Alright, okey. Semua tu tak perlu belajar. Okey, yang di atas sini juga. Okey, sekejap. Cuba nak cari mana. Okey. Yang atas ini juga pun tak perlu belajar. Dah senang. Okey, just kita betul-betul akan belajar. Ini pun tak perlu belajar. Ini pun tak perlu juga. Okey. Right. So ini tak perlu belajar. Okey, just kita belajar satu ni saja. Dah, baru satu. Yang di bawah ni pula. Okey. Yang di bawah ni pula yang perlu kita belajar dua ni saja.
Ini semua tak perlu kita nak belajar. Tutup. Okey, so sampai sini pun semua tak perlu belajar. Senang. Okey, maksudnya ini satu yang kita perlu belajar sebab kita nak add video, nak add file, nak add tu kita nak download, kita nak tarik dari luar, masuk ke dalam editing kita. Itu saja. Ini. Lepas itu yang kat sini pula ialah kita punya teks. Maksudnya teks tu tajuk. Tajuk ke, tulisan ke, ataupun scroll ke, tulisan yang kat bawah ke. Alright, lepas tu pula yang ini ada lambang ini. Okey, kalau siapa yang menggunakan laptop, ini adalah mikrofon, mic maksudnya mic tu kita cuk ataupun earphone, just kita masuk saja earphone, automatik kita boleh rakam terus. Di dalam editing software ni, dan kita boleh buat editing terus dah. Alright, so di sini pula just ini saja satu. Okey, yang ini just klik sekali je, pangkah dia aja. Dah. Tapi yang tuan-tuan punya, kalau versionnya 5 ada di tengah sini. Okey, just pangkah saja. Alright. Mau cikgu skrin tak nampak penuh. Oh, tak nampak. Sekejap. Kenapa yang mana tak nampak penuh? Ada penuh. Tak nampak penuh. Mana ni? Oh, di atas. Okey. Alright. Okey, sorry. Tak apa. Cikgu boleh modify balik. Dia kalau tak nampak penuh, kita buat cara bagi penuh. Bab itu senang tu. Okey. Okey. Skrin tak nampak penuh kan? Alright. Okey. Sekarang sudah nampak penuh. Okey, good. Right. So sebenarnya sekarang good. So sebenarnya yang di atas ni pun dia tak nampak tadi, cikgu ulang lagi sekali. Sebenarnya di sini ini saja yang kita belajar. Yang lain ni semua tak perlu belajar. Senangnya software ni. Ini pun tak perlu belajar. Itu je. So maksud dia ini saja yang kita belajar. Sebab ini kita nak add file. Ini sebab kita nak add file. Add tu maksudnya kita nak add file video. So kita ada source apa sahaja yang kita nak bawa masuk ke dalam editing, kita just klik button ini. So kita pergi kepada file kita. Itu saja. Contoh cikgu ambil, klik dekat sini. Right? Then cikgu pergi kepada bahan video yang ada dalam komputer cikgu. Okay, then cikgu pergi kepada 1F lah. Right? So video montage. Contoh cikgu ambil video montage okey. Then kita pergi kepada montage MBA, right. So satu video montage cikgu ambil and okey. So nampak tak dia dah masuk ke dalam ni. Ni. Dia dah masuk dah. So tujuan button ini untuk tarik daripada luar masuk ke dalam bin kita. Ini dipanggil bin. Dah itu je. Right, so ini dia panggil bin. So bila dah ada dalam bin, dah selesai kerja kita. So berapa banyak yang kita boleh? Banyak pun boleh. Tarik lagi. Pergi kepada bin. Okay, then kita go to the bahan video yang kita simpan. Klik satu and open. Terus dia akan masuk di dalam ini. Dah jadi dua. Kan? Nampak dari situ. Okay. Alright, so sebenarnya kalau kita akan lihat di sini ada dua monitor. So Jumi dapat dah? Ni dah lepas dah? Alright, good. So ada dua monitor. So monitor yang sebelah kiri ni, kalau kita double klik yang sini, double klik, so automatik dia masuk kat sini. Right, so bila dah masuk kat sini, then kita guna space bar saja. Space bar tu yang dekat keyboard tu. Just playback video kita dekat sebelah dulu, tak ada masalah. So maksud dia
apa yang ada, ataupun cara lain, klik sini, klik jangan lepas, tarik saja, lepas di sini. Yes, so dia berubah, nampak? Kalau kita nak play, button ini pun boleh play, nampak ni, play dah. Right, so inilah cara dia. Okey, cara yang kedua, bila kita dah playback, so kita nak video kita. Okey, so kita nampak tak? Then bila cikgu nak start daripada video sini. Nampak? Okey. Okey, selepas biru ni, okey. Bila kita nak mula dekat sini, apa yang patut kita buat? Okey, apa yang patut kita buat ialah kita nak marking in point. Ini video pertama yang kita nak ambil. Right? Ini video pertama yang kita nak ambil. Sampai ke mana video tu? Kalau video tu sampai sini saja. Okey, ini disebut sebagai in point. Maksudnya kita dah select dah in point. Okey, so in point tu maksudnya huruf I. In point huruf I. Just klik aja huruf I. Huruf I je. Okey, maksud dia. Okey, just huruf I. Huruf I tu press saja huruf I. Bila kita press huruf I, dah dia sudah berubah. Kita buku ni masuk. Okey, sebelum buku ni masuk, bila out point dia last itu sebenarnya kita nak ambil. Okey, nampak tak? Last ini. Okey. Okey, sebelum buku ni masuk. Right, di sini bila kita tengok di sini, dalam video tu di sini. Yang warna hitam ni dah in point. Ini kita punya out. Okey, good. So di sini huruf out point. Out point huruf O. Bila belakang O, depan I. In point huruf I. Out point huruf O. Press huruf O. Dah, siap. So klik saja gambar, tarik je turun. Dah jadi. Terus, alright, dah habis. So kita boleh cari video lain lagi. Buat benda yang sama je. Saya pergi cari video yang kedua. Okey, kita cari video yang kedua. Sorry, sound kuat. Cikgu rendahkan sound dulu. Okey, good. Right, so play. Okey, so sekarang ni cikgu lepaskan dulu. Okey, cikgu nak ambil daripada buku ni saja. Okey, mesti ingat in point tadi. Okey, lepas ni, that's right. So apa yang patut kita buat ialah I, huruf I ni di sini. Maksud dia kita akan tarik. Inilah starting yang cikgu nak ni. Ni, ni di atas ni. So di sini kita kena huruf I. I itu bersamaan dengan in points. Kalau di belakang dia huruf O, samaan dengan huruf O adalah out points. Macam tu. Okey, good. So apa yang patut kita buat? Huruf I. Bila press huruf I, okey, sebelum dia turun ni. Okey, the last one. Yes, ni. Okey, ini. Alright, and huruf O. Okey, so inilah dia yang kita tarik tadi. Ni size dia ni. Ni, ini yang kita akan bawa ke timeline kita. Okey. So just kita klik pada gambar kita, just tarik turun, sambung. Kita dah ada dua video sekarang ni. Nampak? Okey. So, nampak? Dah sambung kan? Okey. So, dah dua dah. So, seterusnya. Okey, cut to 3. Okey, so maksudnya itu cara dia. Just I untuk depan, O untuk belakang. Klik gambar, tarik je. Ambil video yang berikutnya pun I, O, tarik je. So video yang sama. Kalau katakan seandainya kita nak balik kepada video tu balik kan. Alright, okay, go to then contohnya cikgu nak balik kepada video ni balik. Just double click je ni. So bila double click dia ada balik, kita boleh cari lagi video tu kat depan. Mana yang kita nak? Kita nak yang mana pula? Okey, kita nak yang di belah finalist ni. So kita boleh pilih. Sama juga buat dia. I dengan O. Kita buat sama aja. I dengan O. Okey, good. So alright. Sebelum huruf T keluar, okey, I.
Okey, yes. O. And klik gambar, tarik turun. Alright, so kita tengok lagi sekali. Inilah dia. Nampak? Sambung. Okey. So, gerak. And sambung lagi video. Ya, betul. Kita buat kata je dulu. Kita buat kata je. Kita cut dulu. Kita tak ada efek lagi. Don't worry. Buat efek tu semua don't worry. Kalau kita rasa dah cantik, betul. Ini baru puzzle macam offline saja. Okey Sekarang ni cikgu cari bahan lain lagi pula. Cikgu cari bahan yang tak ada tulisan. Bahan yang tak ada tulisan maksud dia bahan-bahan yang belum diedit. Bahan yang belum diedit supaya senang kita nak tengok Okey, sekejap cikgu cari all video sebab cikgu ni banyak video. So contoh yang sekarang ni cikgu ambil video raw, video bahan saja. Okey, ni tak ada video efek-efek apa lagi. Dah Alright, okey. So maksud dia kita tengok video ni tak ada tag, tak ada apa, just betul-betul kosong aja. Dia jalan. Okey sekarang ni cikgu ambil dua video ni masuk. Okey. Alright, dah. Okey, sekarang ni kita tengok dari segi bahan video. Okey, so kita tengok bahan video ini bahan raw bahan yang tak edit. Contoh bahan yang kita tak edit ni bahan yang beginilah. Macam-macam lah, goyang lah, belum start lah, pergerakan. Tu hilang. So maksud dia ini bahan-bahan yang kita perlu lihat dulu. Ni bahan yang kita shooting. Right, so okey, mungkin bahan yang nampak dia repeat balik salah So kalau boleh kita tengok kat mana yang cantik bahan-bahan ini. Ini baru kita nak selectkan dia. Okey, so contoh kita tengok dari segi bahan ini. Okey, good. Okey. So maksud dia sekarang ni kita akan buat pemilihan. Alright, so kita buat pilihan shot. Kita double klik, then kita lihat dulu hasil dia. Okey, good. Right. Okey. So kalau kita dah lihat video tu, kita just nak puzzle dulu sebab kita belum tengok lagi. Alright, kita play. Then okey, sebelum dia masuk dengan tangan tu. Okey, sebelum dia masuk, okey, kita in point dulu. Dah in point. Ini dalam konsep offline senang supaya kita susun puzzle dulu bahan kita. And then okey, good, sampai and right, and cut situ. So bila kita cut situ, out point. So kita klik saja gambar, tarik turun. Nampak? Dah. Maksudnya kita dah boleh. Okey. Nampak? Alright. Okey, kita tengok. Tapi adakah kita perlu belakang ni kita perlu buang? Kita tengok dulu. Macam mana kita nak belajar cutting point. Go. Right, dia berhenti. And sebelum that girl tu ke belakang, kita nak cut. Belum that girl ni nak ke belakang, kita cut. Okey. Macam mana nak cut kat sini cikgu? Okey, good. So nak cut dekat sini. Ni kita nak cut. Maksud cikgu tu kita nak cut di sini. Ini kita nak buang. Ini yang kita nak. Betul? Alright. So apa yang patut kita buat? Kita dah bawa cursor kita kat sini. Okey, kalau kita nak cut yang ke kanan di belakang, ini cikgu bagi terus shortcut key Kerja paling senang ni. Klik saja huruf M. Maksudnya M dia akan cut, dia akan delete. Maksud dia bila guna huruf M ni dia akan cut dan delete. So maksudnya sekentak aja. So bila kita just press huruf M saja, M, nampak? Lagi sekali, huruf M, cut and delete terus. Lagi sekali, huruf M. Nampak? Dia dah cut and delete terus. So, mudah kerja. Okay, then kita go to straight, right, okay, then okay, habis. Lepas tu kita sambung lagi video lain, tarik turun. Okey, kita tengok. Okey, sekarang ni cikgu nak cut di depan pula. Maksud dia, cikgu nak cut di hadapan. Cikgu nak cut di sini.
Ini cikgu tak nak. Ni yang dalam kotak ni. Yang ini cikgu nak. So di sinilah cut dia. Sinilah kita nak potong dengan dia. So guna huruf N. N saja, tak ada kontrol, tak ada apa. Huruf N saja. Huruf N saja. N tu maksudnya dia cut and delete di hadapan. Okey, cut and delete di hadapan. Tengok. Right? Okey. N, huruf N. Dah nampak dia lari. So ini kena betul lagi sekali. Right? So kita nak cut and delete huruf N. Nampak dia dah kosong. Nampak kan? Dia dah kosong dah. Dia cut and delete. So kita guna huruf N. Kita guna huruf N. N saja. N ni bersamaan dengan cut dan delete. So ini yang dia cut and delete. Dah. Right? So maksud lagi sekali cikgu buat. Okey, sekarang ni cikgu nak play. And sampai sini sikit lagi. Alright, okey. So nampak daripada belakang dia. Okey, kat sini maksud dia sekarang cikgu nak buang video ni. Sebab ni di hadapan. Ini cikgu nak buang. Ini tak nak. So apa yang patut kita buat ialah kita guna huruf N. N saja. Nah, dah. Senang aja. Guna N saja. So bila guna N, dia akan jadi cut and delete. N. Dah hilang tu dah tu. N. Habis tu macam mana nak tarik ke depan? Okey, macam mana nak bawa ke hadapan? Nak rapatkan dia. Sama juga. Klik saja video ni, drag saja ke depan. Itu satu cara. Okey, contoh, klik saja video ni, jangan lepas. Nampak? Kita boleh bawa dia berjoli-joli lah, bawa pergi shopping ke. Okey, jalan-jalan makan angin dulu. Then kita bawa letak di hadapan. Dah, dia join. Nampak? Dia join dah dengan video tu. Right. Ataupun cikgu buat lagi sekali. Okey, kita boleh drag, klik je video tu sebelah kiri dan dah. So maksud dia kita dah puzzle kan dah. Okey, ataupun okey, perlahan ataupun guna kalau dah banyak sangat di belakang, takkan nak tarik semua cikgu satu-satu. Tidak. Letak cursor kita dekat tengah ni, letak tikus kita ni, letak tikus dekat sini. Okey, letak tikus tu. Alright, so klik sebelah kanan. Nampak tak dia tulis delete gap? Ni. So, kita klik sebelah kanan, letak tikus itu, mouse, right, lepas tu klik, okey, klik kanan. Klik kanan maksud dia dia akan keluar. Dia keluar benda ni. Bila dah keluar benda ni, right, so automatic kita delete gap. So bila kita klik saja delete gap, cikgu buat lagi sekali, klik kanan, delete gap, nampak tak? Tengok betul-betul saat dia nak lari, ting, dia dah masuk dah. Dia masuk dengan sendiri. Okey, lagi sekali cikgu buat. Okey. Maksud dia kita just klik kanan, delete gap. So dia akan automatic, dia akan join. Dah, dia join video kita. Okey, ada soalan tak? Dah boleh dah sampai sini? Dah boleh gerakkan dah ideas tu? Tengok. Kalau dah boleh gerak bagus, tengok aja. Bawa pergi shopping je lah. Sebab kadang-kadang kalau dah boleh klik situ, kita bawa pergi shopping dulu. Okey, maksudnya editing ni kita yang trimkan dia. Kita boleh puzzle. Ataupun, oh cikgu, saya nak, boleh tak shot ini saya nak letak di hadapan? Maksud dia, kita nampak kan? Shot ini sekarang ni, cikgu nak bawa di hadapan di sini. Di sini, sebelum ni. Cikgu nak masukkan sini. Okey? Boleh. Just klik saja video ni, bawa dia ke mana sahaja and lepas. Nampak dia dah tolak. Lagi sekali, kita nak bawa video ni, nak letak di hadapan, angkat je, klik sebelah kiri, jangan lepas. Alright, so kita letak di hadapan di sini. Nampak? And cikgu lepas. Yes, so dia dah sambung di hadapan. Nampak? Dia akan sambung balik. Okay, sama juga dua video yang belakang tadi.
pindah bawa di hadapan. Dah. So maksud dia offline kita ni kita boleh puzzlekan dia. Dah boleh puzzlekan dia. Ada soalan tak? Ataupun terlalu cepat sangat cikgu ajar? Okey, relax sikit. Tuan Supri, mau bukan apa, tak boleh terlalu laju. Kesian kawan-kawan dia tak sempat nak pick up. Okey. Right, bukan apa cikgu takut cikgu terlalu laju, takut tak sempat sebab faham bila kita dalam online, mata nak tengok situ, telinga nak dengar. Lepas tu masih cari mouse lagi di mana, tengok cikgu punya itu dah jadi lain. Itu biasa. Sebab tu cikgu akan sebut berulang-ulang. Right. So ada masalah siapa? Okey, ni cara editing. Sama je sebenarnya. Kalau lepas ni kita ada menggunakan Final Cut, konsep dia sama. Konsep dia sama. Just puzzle je dulu. Ataupun kita guna KineMaster. Bila kita guna KineMaster, kita puzzle je dulu, kan? So kita guna KineMaster, kita puzzle je dulu. So cuba dekat situ. Kalau boleh kita puzzlekan dulu yang mana yang part yang kita boleh. Right. Contoh cikgu akan tunjuk satu video ni, ini adalah montage contohnya, kan? Ini adalah montage. Right. So kita tengok sikit dalam berapa second. Okay, go. Okey, saja bagi semangat sikit. Bukan apa, cikgu nak bagi semangat sikit. Nampak macam, berat dah ni. Nak jam otak dah ni, dah belajar editing lagi, kan? Tadi dah bawa pergi shopping dah tak nak pula, nak buat kelas. Okey, sebenarnya itu adalah video montage. Okey, sama juga buat kerja editing. Right, so bila kita dah lihat kepada video montage kita ni editing ni sama je. Maksud cikgu ni, bila kita go to the VT, then bila kita buat montage ni sebenarnya banyak kita boleh tengok. Ini cutting point dia, ini join dia. Di sinilah join di antara satu video. Ini video A, video 1, video 2, video 3, right? Video 4. Okey, so video 5. Jadi kita puzzlekan dia. Belum ada teks lagi, cikgu belum letak apa-apa teks lagi kat sini. Okey, so dari sini buatkan. So maksud dia kita dah puzzlekan dah. Kalau jika perlu, cikgu saya perlu masukkan still photo. Right? Okay, good. Pergi ambil still photo, add dekat sini. Nampak kan? Add ni yang cikgu sebut tadi, add, kita klik ke sini. Then di mana kita simpan still photo? Contoh klik sini. Then kita pergi kepada desktop, cikgu cari kat desktop ataupun library, pergi dekat foto. Alright, ada banyak foto sini, cikgu ambil sampel foto. Okey, so cikgu ambil sampel je, senang Right, okey, klik satu, open. Dah, foto tu dah datang dah. Okey, so cikgu nak sambungkan dia. Okey, nampak? Foto ni pula yang cikgu tunjuk ni, foto ni bukan HD. Ini kelemahan SD tadi. Ni nampak tak? Ni 4x3. Ni sampel 4x3. Hitam tak kiri kanan? Hitam. Sebab yang kita buat editing 60/9. Yang kita buat editing adalah 60/9. Tetapi foto ini 4x3. Tak apa, don't worry, be happy. Cikgu ada auto save tak dalam? Don't worry. Okey, cikgu jawab dulu Kak Tutri. Okey, jangan takut. Sekarang ni bila kita tengah buat, cuba tekan Ctrl S. Dah. Tekan aja, press saja button Ctrl S. Okey, dah. Bermaksud dia every 1 minute software ni dia auto save. Dia save sendiri every 1 minute. Kalau contoh kita dah edit dah 1 jam tadi, cikgu ada auto save dalam software? Yes, ada. So telah disettingkan every 1 minute. Maksud dia bila kita dah edit 1 jam, tiba-tiba hang, kerah duduk gitu. Okey, macam ikan kering tu.
Alright, ataupun blackout. Ada lah tu sabotage kat belakang. Off switch. On balik, apa saja yang dia tanya semua yes. Tak ada no. So, contohnya kita baru buat teks S A Y A. A tu baru last kita masuk. Pop blackout. Don't worry, be happy. S A Y ada lagi. A saja yang hilang. Boleh? Jangan takut, jangan bimbang. Sebab save auto save ni telah diletakkan. Right. So dahsyat efek. Okey, nanti dulu. Efek-efek apa semua tu ada dalam tu pun ada. Dalam software tu pun ada. Efek-efek yang drag and drop je. Don't worry. Okey. Sabar je. Jangan kita lompat. Kan kalau kita lompat susah, terlalu tinggi nanti jam. Okey, slowly sikit. Okey, good. So maksud dia bila kita dah jadi video macam ni, cara dia, okey, go to the slide. Okey, so bila kita dah save macam ni, then kita akan klik kanan. Cikgu akan tukar jadikan dia HD ialah 60/9. Dah. Right? So bila dia jadi 60/9, dia akan apply. Okey. Nampak tak? Dia dah full screen dah. Okey. So okey. So Khalid beli dah. Okey, cikgu tu save dah. Alright. Okey, good. So maksudnya kita dah boleh. Kalau foto, bila foto kita nak dia panjang, duration dia, masa dia panjang, just kita tarik saja. Tarik je macam rubber band aja. Tarik aja berapa panjang yang kita nak. Klik ujung, jangan lepas, tarik saja. Alright. Okey. Ataupun kalau kita rasa panjang sangat di belakang panjang sangat, sini yang kita nak buang kan, video ni kita nak buang, right, ni kita tak nak, sama aja. Kita boleh guna huruf M. Dah, klik je huruf M, dia automatik akan potong. Okey, dah potong, nampak. Ataupun just guna ni, tarik saja pun jadi juga. Okey, nampak foto? Dah. Macam mana nak tukar frame gambar? Ulang, frame gambar. Frame. Macam mana nak tukar frame gambar? Oh, yang tadi tu. Foto ni. Okey, lagi sekali cikgu tarikkan. Alright. Okey, good. So tidak ada masalah. So sekarang ni cikgu add lagi. Add ni maksudnya kita pergi cari foto apa yang kita nak. Cikgu pilih yang ini. And then open. So dia datang. Kalau ikut, drag saja, tarik letak di sini. Dah. Drag aja. Klik, jangan tikus, tarik je letak. Semua ni puzzle semua ni. Main semua drag and drop je. Okey, lepas tu kalau kita lihat, yes, nampak kan? Dia ada hitam kiri kanan ni. Sini sudah hitam. Okey, so maksudnya nak bagi dia lebih besar ni. So maksudnya dia hitam, then kita nak besarkan dia supaya dia penuh frame ni. Okey, cara dia senang aja. Okey, letak cursor kita dekat gambar tu. Okey, tengok betul-betul, letak gambar, klik sebelah kanan. Turun paling bawah sekali ada properties. Dia ada properties. Turun paling bawah ada properties. Nampak kan? Okey, ada. Right, so bila properties tu, bila kita dah klik gambar, properties, so dia akan ada ikon dia begini. So maksud dia aspect ratio dia, frame size dia adalah 1024. Tak ambil kisah, biarkan dia. So ni jadi 4:3. Sebab tu ada hitam kiri kanan. So kita kena tukarkan dia kepada 60/9. 60/9 maksudnya kita akan tukar kepada HD. Right, so 60/9 ada dalam ni. Just klik saja penjuru ni. Klik saja di penjuru ini dan turun di bawah. Ada, nampak kan? Ini sekarang yang ini. Yang ini kita tak nak. So kita just klik yang ini. Itu saja untuk foto. Alright, ini foto yang 4:3. Tetapi kalau ada foto yang dah memang HD, lepas tu kita terus apply lah. Alright. Bila apply, okey, dah jadi full frame.
dah jadi full frame. Okey, ada foto yang dah HD, tak ada masalah, tak perlu tarik. Contoh, cikgu pergi kejap, then right, so khusus, okey sekejap cikgu cari foto pula. All video. Okey, contoh, okey, right, 60. Okey, contoh yang foto ni pula. Okey, open. Okey, foto ni, that's right. Okey, right, sama juga dia masih tak penuh, dia 4x3. Pecah tak foto tu kalau kita tukar size? Okey, good. Okey, dia bukan tukar size, dia size dia takkan pecah, takkan nampak dengan mata kasar, dia cuma dia extend saja. Okey, so dalam editing ADS ni, sekarang ni kita nampak ni begini fotonya. Okey, ada hitam kiri kanan. Nampak kan? So you all nampak tak ada hitam kiri kanan? Ni hitam ni. Ini kesalahan ni. Ni. So sepatutnya tak ada ini. So gambar boleh penuh sampai sini. Sama juga sebelah kanan ni. Gambar boleh penuh. Okey. So apa yang patut kita buat ialah kita boleh enlargekan dia, kita boleh besarkan dia. Kalau kita nak crop dia pun boleh. Banyak cara lagi lah. So kalau kita pergi sini, then layouter pun boleh. Kita banyak cara lagi sebenarnya, kita nak tarik pun boleh. Okey, tak apa cikgu just tunjuk secara kasar yang ni sekejap. Okey, sekejap. Alright, okey. Then okey. Contoh, nampak tak? Gambar ni sudah full, tak pecah. Kelebihan dia sebenarnya di sisa foto okey, good. Ni foto. Ni yang cikgu dah enlarge, besarkan dia. Okey, so maksudnya kita dah boleh dah tarik foto masuk, dah boleh, video dah boleh. Okey, ada soalan? Ada nak tanya? Bukan apa, cikgu takut sebenarnya, cikgu takut cikgu terlalu laju. Cuba praktis kejap. Cikgu bagi 1 minit, try yang mana ada. Yang mana tak ada laptop, tak ada software. Sebenarnya editing ni kita boleh buat puzzle dulu. Kita puzzle, kita susun dulu. Kita pergi shoot saja, bahan apa yang kita nak shoot. Bahan shooting ni pula, kalau kita nak buat satu video berkaitan dengan video montage, so kita kena banyak bahan video. Ni software yang cikgu tunjuk ni adalah satu sebahagian software saja. Software ni adalah ADS kan. So software ADS ni sebenarnya membantu kita buat editing. Right? So bila kita dah ada macam ni, kita dah habis, okey, kita dah susun. Okey, then cikgu buangkan yang ada teks supaya tak nak mengelirukan. Alright. So cikgu buang video-video yang ada teks. Okey, good. So sekarang ni kita just main bahan video kosong saja. Alright. Okey, cikgu tarik, nampak? Dia tarik-tarik je. Okey. Ada soalan tak? Okey, soalan dia, ni cikgu bagi soalan pula. Okey, sekarang ni kalau kita tengok video ni, mau cikgu nak tanya tentang Wordshare Filmora sesuai tak untuk begini? Okey. Sekarang ni Filmora ke KineMaster ke iMovie ke, tak kisah. Tak ada orang tanya pun yang bila kita dah edit, dah tayang, tak ada pun orang menonton, lepas tu tengok, lepas tu dah tanya, kecuali dia nak tahu software apa pakai untuk editing. Kalau kita pakai Filmora Go pun orang tak petikai pun sebenarnya. Tak ada isu semua tu tak ada isu. Saya sendiri pun secara jujur, bila saya bekerja, kadang-kadang bukan semua nak bawa software. Handphone juga, KineMaster ada, Filmora ada. So selepas saja kita shoot dengan handphone, automatik kita terus edit. Cuma kita perlu tahu apa kita nak masuk di dalam video kita. Itu yang penting. Bukan isu kata wajib ada software yang mahal, produk yang bagus. Tak. Produk yang bagus Alright, okay, good. So bila dah, then contoh lagi satu cikgu nak bagi, ni kelebihan software ni pula. Kita tengok di sini ada dua warna.
Yang warna kuning ni adalah video. Ni adalah video. Okey, ni video Yang warna hijau ni adalah audio. Mana ni adalah audio. Okey, good. So this is audio. Okey. Bila audio ni pula, sekarang ni macam mana kalau cikgu nak pisahkan video dengan audio ni? Macam mana cikgu nak pisahkan video dengan audio ni? Okey. Cikgu nak pisahkan video dengan audio. Sekarang ni kalau kita dengar lagi sekali. Okey, kita dengar sound. Cikgu tambahkan sedikit supaya dia lebih kuat jelas. Okey, good. So maksud dia cikgu tambah, nampak tak? Ada sound. Alright, good. So kita nak buangkan, kita tak nak sound tu, kita nak visual dia saja. Okay, good. So sebenarnya kita panggil unlink. Okay, good. So control belah kanan, right? Unlink. Okay, alternate Y. Alright, okay, good. So apa yang patut buat? Kita go to the end in alternate plus dengan Y. Okay, maksud dia, okay, sini kita nak unlinkkan dia, nak buangkan yang ini kita tak nak, kita nak video saja. So apa yang patut kita buat? Kita pergi kepada ALT, campur dengan Y, ALT Y. So maksudnya pisahkan video dan audio. Okey, alternate Y serentak. Ni. Alternate dengan Y serentak. Okey, cikgu buat. Sini nampak? Just alternate dengan Y serentak. So kita dah boleh bawa audio tu keluar. Dah tinggal video saja. Okey, lepas tu yang ni pun sama juga. Sebab yang ni saya nak buangkan, cikgu nak keluarkan audio ni. Cikgu nak video saja Maksud dia, ini kelemahan dari segi software lain. Contoh macam KineMaster. So nanti dekat volume audio kita ada mixer, kita kena tarik, kena tutup. Macam tu saja. So ini just alternate Y. Bila alternate Y dah, kita dah boleh pisah dah. Nampak? Cikgu dah boleh bawa dia, cikgu dah boleh puzzlekan dia, cikgu dah boleh letak dah kat mana cikgu nak letak. Ataupun cikgu nak delete lah. Kalau nak delete ni, apa yang patut kita buat ialah DELETE, delete. Dah habis. Okey, right, macam mana? Pelan-pelan relax. Apa yang cikgu tunjuk, try. Sebab kita punya proses online memang tak akan habis. Nanti kalau dekat WhatsApp pun, bila dah start malam ni, dah start buat, cuba, boleh WhatsApp cikgu, tak ada masalah. Sebab Cikgu Syarif dah menggunakan software ni lebih kurang dalam 10 tahun lebih. Kategorikan telan software lah. Sebab saya boleh ingat semua button saya kat mana, kat kiri apa semua. Okay, right. So, ketiga dah. Okay, tak apa, this good. Okay, apa yang nak, boleh tak siapa yang ada tu praktis balik. Siapa yang tak ada software, kita boleh bertanya, tak ada masalah. Sebab lepas ni ada banyak lagi, dah 2 hari lagi. Cikgu akan ajar guna software lain pula. Alright, okay. So, ada yang minta kalau boleh, betul lah tu. Dah 1 jam, kena ada take file 1. Kalau tidak, tengok skrin pun dah tak nampak apa dah. Dia dah jam, dia dah blur. Begitu kan? Okay, right. So kita take file sekejap. Cikgu tak nak ganggu dari segi tak nak top up video. You all try practice. So kita break sekejap for the 5 minit.